Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sambungan muka surat 27, masih lagi dengan kitab Hidayatus Sibyan. Muka surat 27 baris yang kelima. Masih dalam bab fasal pada menyatakan tentang hukum orang yang tinggalkan jemaat. Ni masuk pada orang yang tinggalkan sembahyang, pergaulan kita dengan orang yang tinggalkan sembahyang. Baik. Dan sayugia bagi orang yang mempunyai agama bahawa tiada hadir ia pada majlis yang ada padanya dan pada jamuannya dan pada jenazahnya dan tiada disembahyang atas mayatnya pada zohir supaya takut oleh yang lain. Okey, antara isu yang menjadi amalan orang terdahulu, mereka mentaati apa yang disebutkan di sini, iaitu apabila ada orang yang tak sembahyang. Jadi disarankan, sayugia tu maknanya disarankan adalah terlebih baik, bukan makna diwajibkan. Bahawa orang ni diberi pengajaran kepada dia. Jadi pengajaran pada ketika dulu ni disebutkan sana, orang yang tak sembahyang, orang yang tak peduli Jumaat sebagainya, dia tidak dirai. Tidak dirai dalam banyak perkara lah, kecuali melepaskan fardu kifayahnya, iaitu tidak hadir majlis dia, ataupun jamuan-jamuan kenduri dia atau jenazah dia, supaya menjadi pengajaran pada orang lain. Perlu ada penegasan lah, supaya dapat menjadi pengajaran pada orang lain. Dia tidaklah bermudah-mudah untuk tinggalkan sembahyang. Tapi akhir zaman ni dia jadi terbalik dah. Kalau ikut hukum macam tu dinamakan boikot, kata dia. Boikot ni telah jadi satu benda yang macam benda tak elok lah. Orang minta buat baik, kita tak nak layan, dia kata gitu. Jadi sebenarnya mudarat untuk tinggalkan sembahyang tu sangat besar. Maka tindakan-tindakan macam itulah yang dianggap oleh orang dulu sebagai tindakan yang berkesan. Kerana mereka ni mengharapkan kepada orang-orang agama ni, maksudnya orang-orang yang mengamalkan agama, yang jadi imam, yang jadi tukang mandi mayat dan sebagainya, sebab kod mana pun akhir sekali mereka akan perlukan orang-orang ni. Jadi mereka pada segi agama dalam dunia ni tak peduli. Bila tak peduli, macam mana kita punya kewajipan untuk menjadikan mereka tu ambil peduli
sembahyang atau sebagainya. Maka antara kitab-kitab yang menyarankan benda macam ni lah. Sekarang ni kalau dibuat macam ni, Tok Imam ke ketua kampung ke sebagainya, Tok Imam ketua kampung pula diboikot pula. Tu masyarakat sekarang ni dah berubah perangai dia. Dia nak ubah diri dia jadi baik, dia tak mau. Dia akan ubah orang lain jadi dia bermusuh dengan orang lain pula. Ini pernah berlakulah kes-kes macam ni. Jadi sistem sekarang ni sistem pujuk, sistem mengajak dengan baik. Tu orang sekarang. Ya. Dan sayugia dia kuburkan dia pada tempat yang jauh daripada tempat kubur orang Islam. Ya, kalau ikut orang tak semayang ni, ya, dia kubur dia pun tak boleh duduk dekat dengan orang alim, tak boleh dekat dengan orang soleh. Ya. Kalau guru kami mengatakan, dia kata al-jar qabla dar. Jiran dulu baru rumah. Ya, cari jiran dulu, siapa jiran kita, situlah kita dirikan rumah. Ya, jadi kubur tu termasuk jiran kita, siapa jiran sebelah kita. Ya, kalau orang soleh. Ini bukan diskriminasi. Ya, kerana agama Islam tu dia tidak meredai orang yang fasik, orang yang rosak agama dia. Ya, jadi dia tidak dilayan sebenarnya. Nilai seseorang tu dia kata di sisi Allah. Orang sekarang ni dia pandai bercakap. Kita boleh menilai orang, Allah menilai. Itu di akhirat. Itu terpulang pada Allah. Di dunia ni kita yang menilai. Ya, kita menilai dia Islam ke, dia fasik ke, dia kufur ke. Itu kita yang nilai. Bila orang tu fasik, tak sembahyang, dia jadi fasik, jadi wali tak boleh. Ini tak boleh. Banyak berkaitan dengan hukum Islam. Itu penilaian kita. Siapa yang tak sembahyang, ada hukuman dia. Jadi itu dunia kita yang hukum. Akhirat, Allah Ta'ala nak ampun dia ke, Allah Ta'ala nak azab ke, itu kerja Allah Ta'ala. Jadi kita bukan menghukum benda di akhirat. Kita menghukum benda di dunia. Sekadar mana, hatta kadang-kadang di dunia kita hukum dia kafir, di akhirat dia Islam. Itu disebut dalam bab awal, bab akidah. Kita bukan nak hukum yang macam mana boleh dunia dia kafir, akhirat dia kufur. Di dalam hati dia yakin dan beriman bahawasanya ada Islam, ada Allah, adanya Allah, wujudnya Allah, dan dia percaya keesaan Allah, dan percaya pada Nabi SAW. Tapi dia tak sembahyang, dia tak isytihar dia dengan asyhadu an la ilaha illallah dalam dunia. Ya, dia malu, dia segan, tapi hati dia mengaku, maka imannya ada. Maka di akhirat esok dia diterima Allah, di dunia tidak. Ya, tapi dia berdosa macam orang kafir. Hukuman tak semayang, dia tak puasa, habis semua akan dihukum. Ya. Tapi dia beza dengan orang kafir lain sebab dalam hati dia sebenarnya beriman, tapi dia takut nak beriman. Ya. Dia tak zahirkan iman dia. Tak boleh. Islam ni kena zahirkan. Zahirkan mengucap 2 kalimah syahadah, zahirkan sembahyang, zahirkan bayar zakat, zahirkan haji dan sebagainya. Yang tiada fasik. Jadi tak boleh campur dengan orang yang tak fasik. Ya, nak pula lagi duduk sebelah alim ulama, orang soleh. Oh, kesian. Kesian sebab kesian orang soleh, dia tak selesa. Ya, rumah sebelah rumah kita ni orang yang tunggang langgang, karaoke lah, bising, gonggang. Ya, rumah kita rumah yang aman, damai. Kita tak selesa walaupun rumah kita rumah mewah. Ya, rumah mewah tapi duduk sebelah rumah, ya Allah, hidup dia macam ni. Ya, ganggu hidup kita, tak selesa lah. Begitu juga diibaratkan jar qabla dar. Ya, jadi kalau jiran kita tu tadi ni tak senonoh, ya, ganggu juga orang soleh. Jadi tak ada istilah kata kubur masing-masing. Tu cakap orang sombong, cakap orang bantah degil. Ya, tak nak ikut Islam ni. Tak nak sembahyang, tak nak ibadah, tak nak tunduk pada Allah. Ya. Dan dinamakan
perkuburannya itu perkuburan orang fasik, boleh. Ini cakap ulama ni, bukan cakap orang jahil. Ya. Demikian seperti barang berkatakan dia oleh siapa? Syed Ahmad bin Samit. Ya. Okey. Intaha kitab Buryah. Ini antara alternatif ataupun tindakan yang dilakukan oleh ulama, ya, kerana nak menangani dalam masalah orang abaikan agama Islam ni. Abaikan sembahyang, abaikan Jumaat. Tanbihun, peringatan. Telah berkata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, barang siapa mendakwa bahawasanya antaranya dan antara Allah Ta'ala satu hal yang menggugurkan ia padanya akan wajib sembahyang, atau mengharuskan bagi minum arak, atau makan harta manusia dengan tiada sebenar, seperti menyangka oleh setengah daripada orang yang mengaku dirinya ahli tasawuf. Ya. Baik. Orang ni dia ada yang dia kononnya cenderung pada ilmu tasawuf je. Minat mengaji ilmu tasawuf je, tapi tasawuf yang bukan melalui daripada Imam Ghazali, bukan ilmu tasawuf yang diambil daripada Syekh Al-Baghdadi atau lain-lainnya, tetapi tasawuf yang diambil daripada mulut gurunya, mulut. Jenis tak berkitab ni jenis ambil mimpi tok guru sebagainya. Yang mutasawwifah, kadang-kadang mutasawwifah ni dia berupa-rupa macam orang sufi. Ada yang dimasukkan mengaku juga mutasawwifah bertasawuf, tetapi mengambil jalan hakiki, mengaji dalam ilmu hakikat. Ini yang popular sekarang ni di kalangan ahli-ahli hakikat. Sekarang dah ada video apa semua dah. Dia ambil lah ilmu yang kononnya ilmu isi. Kita mengaji ni ilmu kulit, kata dia. Jadi mereka ni ada yang setengahnya mendakwa bahawa tuan guru dia dah tak payah semayang lah, atau diri dia sendiri tak payah gugur daripada syarak semayang sebagainya. Jadi panduan ulama mana yang kita ambil? Ya, kalau kita kata kita ikut tasawuf, kita mesti pegang kepada ilmu yang dibawa oleh Imam Ghazali. Tapi kalau bawa pada ilmu yang dibawa oleh tok guru kita seorang je, yang menggugurkan hukum syarak, itu tak boleh. Jadi kadang-kadang dia dakwa dia ahli tasawuf, tapi bukan ahli tasawuf yang sebenar. Maka tiada syak pada wajib bunuhkan dia. Kalau ikut hukum Islam, puak-puak yang tak nak semayang ni, yang dia kata bagi dia tak payah semayang, tak wajib semayang, gugur fardu kifayah, fardu ain semayang, maka hukumnya boleh dibunuh. Ya. Tetapi bermula bunuh orang yang demikian itu terlebih afdal daripada bunuh 100 kafir yang asli. Bunuh orang yang merosakkan agama Islam, murtad, yang membawa pengaruh kepada orang lain kemurtadannya, bermain-main dengan hukum hakam, meringan-ringankan benda yang diijma' ulama' atau sebagainya, orang ni boleh dihukum bunuh. Dan bunuh dia tu lebih berat hukumnya daripada bunuh orang kafir asli 100 orang. Kenapa? Kerana orang kafir asli ni tak menyesatkan orang. Dia tak mengheret orang kepada kekufuran dia. Ya, tetapi orang yang macam ni dia mengheret orang lain kepada tak semayang. Ilmu dia ilmu ajar tak semayang. Dia kata bila dah sampai satu makam tinggi, dia paling tinggi, tak payah semayang. Sebab semayang ni makam rendah, kata dia. Kerana syurga tu milik Allah, bukan milik manusia, bukan milik makhluk. Jadi kalau Tuhan nak bagi syurga tu pada siapa pun boleh. Dia pusing nak menang dia lah. Kerana bahawasanya mudaratnya itu terlebih banyak. Orang yang murtad dengan dalam agama ni, dia mudarat dia tu. Ada kata sadduz zara'i'. Kalau kata macam mana ulama' boleh hukumkan kata kena bunuh orang macam ni, ini berdasarkan kepada asasnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menyerang atau memerangi orang yang tak bayar zakat, ya, bukan tak semayang.
Ya, kalau kita fikir sendiri tak nak bayar zakat tu buat harta dia aja. Tak berkait dengan apa ta'abud pada Tuhan secara penyembahan sebagainya. Itu buat harta, ibadat harta. Jadi dia kedekut je pun. Ya, apa mudaratnya? Mudarat kerana dia mempengaruhi orang lain mengatakan tak wajib membayar zakat. Dia bukan enggan saja membayar zakat, bahkan dia meletakkan hukum tak perlu bayar zakat. Sama jugalah merubahkan segala hukum-hukum lain, apatah lagi sembahyang. Jadi dia mudarat besar, dia pengaruh orang lain supaya tak bayar zakat. Maka Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar serang, bunuh. Memang sahabat pun bertanya kenapa kita perang dia, kerana dia ahli qiblah. Mereka ni orang sembahyang. Orang sembahyang tu tak bayar zakat je pun. Kerana mereka mempengaruhi orang mengatakan tidak wajib zakat. Okey. Jadi dia kata terlebih banyak daripada mudarat kafir yang asli. Kerana orang yang kafir asli, dia tidak sampai mengheret orang lain jadi sesat. Dalam kitab mana? Dalam kitab Qalyubi Alal Jalal. Okey. Jadi maknanya pengarang kitab ni bukan calang-calang orang jugalah pada segi merujuk kitab dia letaklah. Jadi antara pilihan-pilihan fatwa-fatwa yang macam ini supaya kita lebih berhati-hati. Kalau yang memerintah dia menjaga agama dia sungguh-sungguh. Kita kecemburuan orang mengingkar perintah Allah tu, kita cemburu lebih kuat daripada cemburu harta yang didapat. Kita cemburu dengan kejayaan orang, cemburu dengan kekayaan orang, kehebatan orang, tapi kita tak cemburu pun, tak rasa risau pun dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang. Maka kita redha. Dia tak mau gitu. Jadi orang kata ni ekstrim, syadid, strict. Ada ketikanya Islam tu strict, sebab dia tak nak rosak. Dia kata, yang katakan agama Islam tu hifzuddin, jaga agama. Termasuklah sembahyang tu sebagai daripada agama, zakat tu sebagai daripada agama. Maka wajib tu menjaga agama tu, bukan benda yang enteng lah, yang mudah, yang remeh. Okey. Faslun, habislah kita dalam bab jemaat dan hukum orang tinggal sembahyang. Jadi kesimpulannya, orang yang tinggalkan sembahyang hukumnya dosa besar, termasuk jemaat. Dan bila dia tak nak sembahyang dengan atas nama ingkar ni makna tak mengatakan wajib, dia tak mau kata sembahyang tu wajib, dia kata bagi dia tak payah sembahyang, orang yang macam ni hukumnya bunuh. Jadi kalau dia tak sembahyang semata-mata malas, disuruh dia bertaubat, suruh dia sembahyang, kalau dia enggan juga, baru dihukumnya sebagai hukum bunuh. Sembahyang ni berat ni, hukum dia berdosa besar, paling besar, selepas daripada syirik. Maka hukum tinggalkan sembahyang tu, bunuh terus. Hukum berzina pun kita kata sekali berzina, orang yang belum berkahwin, hukum je sebatnya. Yang ni bunuh. Tapi orang tak pernah melaksanakan hukum ni. Kita tak nampak lah, kita nampak ringan lah. Atau tak pernah belajar pun dekat sekolah-sekolah apa hukum orang tinggal sembahyang dalam dunia, hukum hudud dia. Kita tahu dosa besar je lah di akhirat esok, akhirat. Tapi kalau dia bertaubat, dimaafkan je lah, suruh dia bertaubat. Tujuan nak suruh tu adalah bukan cari semua orang yang tak sembahyang tu dipancung cak gitu. Tak, disuruh dia bertaubat. Jadi kalau tak nak bertaubat, hukumannya ni pedang. Jadi dia takut kat pedang tu, dia sembahyang lah. Itu ikhlas ke orang macam tu sembahyang? Ikhlas tak ikhlas dia dengan Tuhan tu cerita lain. Yang penting sekarang ni terlaksana agama Islam di atas muka bumi. Jadi orang yang memerintah tak akan disoal Tuhan esok. Apa tindakan kamu pada orang yang tak sembahyang? Dia bukan tanya kamu ajak orang sembahyang itu ni, dia tahu tak dia ikhlas tak ikhlas. Tak, disuruh kita ambil tahu dia ikhlas ke tak ikhlas. Pemerintah hanya dia wajib suruh orang sembahyang. Macam anak lah, mak bapak wajib suruh dia sembahyang.
Ya, tak suruh dia semayang, berdosa mak bapak tu. Ya, berdosa kerana tak amar ma'ruf nahi mungkar. Anak tu semayang tu, dia ikhlas tak ikhlas? Ikhlas tak ikhlas, memang tak ikhlas lah anak-anak dia semayang pasal takut mak bapak. Dia bukan semayang kerana Allah. Bukan, kalau dia kerana Allah, tak payah suruh dia semayang dah. Ya, tak payah kita kata gerak dia, kita kejut dia, dia semayang. Dia sendiri takut dengan Tuhan. Dia gerak sendiri, dia bangun sendiri. Ya, dia alternatif dia sendiri. Tapi yang jenis tak takut dengan Tuhan ni, tak takut ke dosa, dia takut dengan mak bapak. Mak bapak kena suruh juga. Lantak kamu nak ikhlas tak ikhlas. Tu tanggung sendiri. Tanggungan mak bapak adalah menyuruh dia semayang. Pastikan dia semayang. Pastikan dia tutup aurat. Bila akhirat esok tak disoal dah. Esok dia pula disoal. Kamu semayang kerana mak bapak ke? Kamu semayang kerana diri kerana aku? Tuhan tanya. Oh, dia kata kerana mak bapak. Kena pula azab di sana. Tu tak dapat nak nolong lah. Di dunia boleh lagi lah. Habis masuk faslun. Faslun ni kita nak masuk bab mayat sebenarnya. Bab jenazah. Jadi dia ada muqaddimah dia dulu. Kita masuk muqaddimah berkaitan dengan sembahyang pula. Okey. Faslun dan wajib atas tiap-tiap mukallaf bersegera dengan taubat. Dah kira penamat lah bab sembahyang ni, dah habis nak masuk bab mayat. Lepas ni bab zakat pula. Mungkin kita stop kot bab zakat ni, kita tak jadi banyak hal sangat. Boleh buat soal jawab je. Okey. Faslun dan wajib atas tiap-tiap mukallaf bersegera dengan taubat daripada segala dosanya. Jadi salah satu kewajipan, bukan sembahyang je kewajipan, tinggalkan dosa itu satu kewajipan yang segera. Orang faham wajib sembahyang segera. Ya? Banyak orang faham kan, mesti kita sembahyang waktu, cukup waktu je, cepat sudah kan. Kena sembahyang wajib segera. Bab sembahyang tu dia mesti ada dia ada waktu muwasi', dia ada waktu mudayyak. Ya. Menung pula. Cantik lah. Waktu muwasi' dan waktu mudayyak. Tapi bab taubat ni dia tidak ada muwasi' mudayyak. Dia tak ada waktu sempit ke, waktu terdesak ke, waktu lapang ke. Mudayyak tu waktu terdesak. Muwasi' tu waktu lapang. Okey. Wajib. Orang yang buat dosa hari-hari, dia buat dosa hari-hari, dia kena bertaubat. Ya. Buat dosa satu dosa. Kita buat maksiat tu satu dosa. Kita lambatkan taubat tu satu dosa lagi. Bila nak bertaubatnya? Nanti dululah, kata dia. Ya, nanti dululah. Nanti dululah tu dia menambah-nambah dosa dia. Ya. Jadi misal kita kata contoh, orang yang dia tak sembahyang satu, tak sembahyang. Tak sembahyang tu berdosa. Berdosa tu haram. Ya, maksiat. Tak sembahyang tu fasik. Ya, orang yang tak sembahyang. Okey. Kemudian dia tak bertaubat daripada perbuatan tak sembahyang tadi. Contohnya subuh, tak sembahyang dia, atau isyak semalam dia tak sembahyang. Ya, dia dah tak sembahyang, berdosa dah satu hal. Kemudian dia tak bertaubat pada Allah daripada tak sembahyangnya semalam. Ya. Maka dia berdosa lagi satu. Jadi macam contoh juga, orang selagi mana dia tak bertaubat daripada sembahyang tu semalam yang dia tinggalkan tu, lagi tu dia berdosa. Tak qada, cerita lain pula. Ni tak bertaubat. Macam juga orang yang minum arak misalnya, dia memang bukan minum hari-hari. Dia minum seminggu sekali lah, contoh seminggu sekali. Okey, daripada hari Isnin dia minum sampai Isnin depan, dia tak bertaubat pun. Memang hari Selasa tak minum, Rabu tak minum, Khamis tak minum, Jumaat tak minum. Tapi sepanjang masa tu dia berdosa atas hari Isnin. Sebab dia lambatkan taubat. Dia kena minum. Kita kata, oh kalau gitu kita minum taubat. Ya. Minum tu berdosa. Ya. Lambat taubat itu berdosa juga lagi. Ya, dia bertambah dosa dia. Okey. Jadi wajib segala dosa kita ni, wajib segera kita minta ampun ke Tuhan, bertaubat. Bertaubat, apa maksud taubat?
Yang dikatakan taubat itu meninggalkan perbuatan maksiat tersebut dan dia menyesal, nadam dan tidak berniat untuk kembalikan balik perbuatan dosa yang sama. Okey. Kenapa wajib segera? Ya. Sedangkan kalau kita umur dah 60 tahun dah baru bertobat pun Allah Ta'ala ampun juga. Ya. Kita dah nak mati lagi, dah sampai dah roh-roh, dekat-dekat nak sampai roh-roh, dekat sampai nazak dah. Ya, nyawa duduk kat halkum dah. Boleh lagi bertobat, kata dia. Ya. Ada ruang lagi. Dia tak macam tu. Ya, kerana mati kita tak tahu bila. Jadi takut nanti kita terkejut dek mati, tiba masa matinya tak ada taubat. Tambah penyakit akhir zaman ni, penyakit pelik-pelik, matinya mati mengejut. Banyak orang mati mengejut sebab darah tinggi jantung, serangan jantung, sebab kencing manis, stroke tiba-tiba serang jantung. Kemudian keracunan lah, macam-macam. Kalau yang demam sikit lagi tu, dia adalah masa ruang lagi nak bertobatnya. Kalau yang mengejut macam COVID varian Delta ni, yang dikena berdebum jatuh mati terus, tak sempat nak bertobat. Jadi Islam nak jaga diri kita tu, jaga agama kita, ya, maka dia suruh kita bertaubat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ya, dalam Quran disebutkan segera dan pantaslah kamu kepada keampunan Allah Ta'ala, makna bertobat. Okey. Bermula, berkait dengan orang sakit. Bermula orang yang sakit itu, iaitu sangat dituntut daripadanya dengan taubat. Lagi kuat hukum wajibnya. Tadi dah wajib dah. Orang yang sakit ni lagi sangat-sangat dituntut untuk bertaubat. Sebab dia dah memang fasa nak mati. Ni sakit pun tak nak bertobat lagi, duk ngok-ngok. Dah kena COVID-19 tu dah tanda dah. Positif tu tanda-tanda dekat nak mati tu. Ya. Cepat-cepat bertobat. Ya. Tapi tengok orang senang hati dia pun. Ada yang dah pergi dah beratus-ratus, ribu-ribu orang dah, kan. Okey. Dan sunat bagi orang yang sudah putus harap ia daripada hidup, bahawa membanyak ia akan berkata Allahumma inni ala ghamaratil mauti wa sakaratil mauti, Allahumma ghafirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Dan sunat baginya pada ketika itu bahawa membanyak ia membaca Quran. Orang yang sakit ni dituntut banyak baca Quran dan segala zikir dan tasbih. Sebab itu dalam fasa sekarang ni alim ulama banyak berpesan, banyakkan baca Quran, banyakkan berzikir, banyakkan tasbih, banyakkan selawat. Tapi orang duk asyik dengan handphone je lah. Tak ada nak baca Quran, tak ada nak berzikir, tak ada bertasbih, tak ada berselawat. Selawat atas Nabi SAW, memang itulah saranan umum lah, kita kata. Dalam kitab ni dia bagi saranan secara umum, orang yang sakit, orang yang nak mati, ya, banyakkan baca Quran, banyakkan berzikir, banyakkan bertasbih, banyakkan selawat atas Nabi SAW. Dan jangan tinggal, dan dia juga tersebut, dan qul huwallahu ahad. Sekurang-kurang 100 kali qul huwallahu ahad tu, sekurang-kurang. Ya, kerana dengan qul huwallahu ahad tu mensabitkan, mentetapkan hati kita dengan tauhid ilallah. Tak bergonyah, tak bergoncang. Yang jadi rosak akidah hari ni sampai bunuh diri, tak makan, tak dapat makan sebab tak tahan dengan ujian Allah Ta'ala ni. Kerana apa? Kerana tauhid tu tak kuat. Ya, kepercayaan, keyakinan kepada Allah Ta'ala, berpegang kepada Tuhan tu tak kuat. Kenapa tak kuat? Apa bacaan Quran pun tidak disematkan dalam hati. Tahlilnya tidak, berzikirnya tidak, tasbihnya tidak, baca qulhunya tidak. Ya, maka tak ada satu yang mempacakkan jantung kita tu dengan akidah. Hati kita tu tak dilekatkan dengan ingatan-ingatan ni.
hati kita dilalaikan dengan filem, dengan drama, dengan suasana hidup keliling, dengan kawan-kawan, dengan hiburan, dengan makan minum semata-mata, maka hati itu akan bergoncang. Takut dengan rezeki, takut dengan ujian Allah tak boleh hadapi, datang stres sebagainya. Sebab keyakinan hati kita tak kuat, maka sebab itulah sekurang-kurang kalau tak boleh diamalkan, banyakkan membaca qul huwallahu ahad setiap ketika. Sebab dialah satu-satunya mempacakkan diri kita dengan keyakinan pada Allah yang Maha Esa. Jadi kalau orang yang banyak baca qul huwallah ni, bila berlakulah apa-apa pun dia tak jadi terkejut. Okey. Dan demikian lagi segala bagai-bagai kebajikan, bersedekah atau sebagainya. Ni isu hari ni kelang kabut orang dalam isu-isu COVID-19 ataupun dalam wabak hari ni, pakat kalut nak buat korban juga. Jawatan Agama Islam terpaksa bagi kebenaran dengan SOP yang ketat kononnya. Ya, kita faham ya. Memang dia ibadat, ya. Ibadat tu boleh ditangguhkan, dia ibadat sunat, dia bukan wajib, ya. Dan kita kata keperluan sekarang ni, ya, walaupun disunatkan kita buat korban sebagainya, keperluan sekarang ni bukan makan daging, ya. Keperluan sekarang ni fakir miskin perlukan beras, perlukan minyak, perlukan bahan makanan. Kalau bagi seketui daging dekat dia, kata ulama, ya, kena bagi daging mentah. Ya, bagi daging mentah pada fakir yang buat korban. Kenapa daging mentah? Tak boleh bagi daging yang dimasak. Kerana dia boleh jual balik daging tu. Tu tujuan asal tu. Sebab zaman dahulu pertukaran barangnya adalah dengan benda, bukan dengan duit. Jarang dengan duit. Ada pakai duit emas, apa mata, pakai emas, perak. Tapi pertukar barang pun menjadi popular zaman tu. Jadi dia boleh tukar. Dia ambil duit atau ambil beras, ambil gandum, ditukar dengan daging. Zaman dulu. Jadi zaman sekarang ni kita katakan memang kita ada sunat kita berkorban. Tapi dalam masalah isu pandemik sekarang ni, keperluan orang miskin adalah makanan yang bukan daging. Dia nak beras. Dia tak pernah rasa makan daging pun tak berdosa. Dia tak makan beras tu yang berdosa, kita tak bagi dia makan. Jadi kalau kita kata dengan tumpuk kita nak buat korban, satu ekor lembu kita bagi 7, satu tumpuk tu 600 atau hingga 700 ringgit. 700 tu kalau kita tak buat korban, kita bagi sedekah pada orang, memanfaatkan berapa orang atau berapa hari dia makan. Ya, kalau daging sekilo kita boleh bagi habis sekilo sehari habis lah. Kalau anak dia ramai, takkan dia nak keringkan daging sekilo tu makan sampai setahun, tak cukup. Ya, makan daging bukan makanan ruji dia. Jadi bukan kita kata melarang untuk buat korban, tetapi keperluan sekarang bukan korban. Tapi hari itu dengan sebab nak buat korban sangat, mencetuskan kluster-kluster baru, ya, memudaratkan, sangat memudaratkan. Siapa yang kerja di hospital, siapa yang jadi doktor, siapa jadi nurse, siapa yang pernah, yang ada keluarga dia kerja dekat kesihatan, memang faham sangat isu-isu yang macam ni. Tapi orang masyarakat kita masih tak faham. Okey. Dan makruh keluh kesah pada ketika sakitnya. Makruh keluh kesah, sakitnya. Makruh, tak sampai haram. Ya. Tapi kalau kita kata dia keluh kesah sakit, bukan dia keluh kesah ni, dia macam nampak rimah, nampak macam tak selesa, mengaduh-ngaduh. Tapi kalau dia mengaduh sakit kerana dia nak bagi tahu inilah azab Allah, masya-Allah. Ya, tanggunglah kamu, nak bagi tahu kat orang lain teruknya azab Allah ni. Kalau Tuhan bagi sakit teruk macam ni. Dia bercakap benda tu untuk jadikan pengajaran pada orang ataupun peringatan pada orang, itu harus tak makruh. Dan demikian lagi berperangai dengan perangai yang jahat, ya, makruh juga.
Makruh keluh kesah, makruh perangai akhlak buruk dah nak mati pun. Ya, kadang dah tua dah pun, duk rambut panjang lagi, rambut tu beruban dah. Ya, beruban dah. Ikat lagi tocang belakang, lu ingat zaman rock, zaman muda dia dulu. Kubur kata mari dah. Ya, tangan dia penuh dengan gelang lah. Gelang kiri, kanan, rantai tengkok. Ya, rantai tu dah macam rantai anjing lah. Ya, rambut kau main lagi. Ya. Tu macam mana tu? Ya. Nak hukum macam mana orang ni kalau ikutlah agama dia. Ya, dia kita jangan pandang pada zohir. Ya. Kalau dah zohir tu pun dah macam tu, dah macam mana hati nak jernih. Ya, orang yang zohir dia cantik, berserban, berjubah pun hati kadang-kadang kotor. Ya. Yang jaga agama, mana dia boleh jaga agama? Boleh jaga agama, semayang pun hatinya ada kotor sekumit. Apatah lagi yang tak boleh jaga, macam mana hati nak bersih. Ya. Kadang-kadang ungkapan tu menyedapkan hati je. Jangan pandang pada zohir, pandang pada hati. Allah memandang hati ya. Tapi kebanyakan az-zahiru yadullu 'alal batin. Kata pepatah Arab, yang zahir tu kadang-kadang dia menunjuk kepada yang batin. Dah berbantah-bantah dah, tua dah, tak payah berbantah-bantah dah. Ingat kubur lah. Dulu alim ulama dulu lebih pondok dulu, korek kubur, nak bagi ingat dia dengan kubur. Pada yang lain daripada pekerjaan agama. Kalau agama tak apa berbantah-bantah lagi dalam hukum fiqah, menetapkan hukum hakam sebagainya. Ya, tapi kalau bab dunia tak payah bantah-bantah lah. Tambah duk ingat apa, duk bahas tentang politik ni tak habis-habis. Ya, tak boleh berubah apa pun. Kita bertekak sampai 7-8 jam dengan orang pasal politik. Sia-sia je, tak boleh mengubahkan sesuatu pun. Dan sunat bahawa mulahazah ia akan bahawa inilah akhir waktunya daripada dunia. Bila kita sakit, sunat kita tahqiq diri kita, ingatkan pada diri kita, kita mulahazah diri kita, kita semak diri kita. Ya, kita kata ni lah waktu last. Ya, aku nak mati dah ni. Kena ingat gitu. Dan bersungguhlah ia akan menuntut barang yang dirodai Allah Ta'ala. Ya. Nampak dah berbeza kita dengan psikologi dunia. Ya. Kalau psikologi Islam, bila dah nak sakit, dah masuk hospital, ingat mati. Ya. Supaya kita banyak ibadat ketika tu. Tapi kalau doktor, perubatan, jangan ingat mati. Ingat kata boleh, kena comfort, kena yakin pada Tuhan, kena serah diri pada Tuhan. Orang yang hidup yang begitu. Orang yang kita sihat, kita tengok orang sakit, kita sendiri pun sabar ji, insya-Allah bolehlah sihat mudah-mudahan. Kita pun doa dekat dia. Itu orang yang sihat, dia kata gitu. Ya, Allahumma syfika, syafakallah, Allah sembuhkan kau. Jangan berkata ji, redalah ni sakit ni, nak mati dah kot ni, kata dia, banyak bertobat lah. Tu tak boleh, makruh kata kat orang sakit. Orang sakit tu sendiri yang sedar diri dia untuk dia tekankan diri dia, aku nak mati ni. Bukan kita yang bagi tahu gitu. Tak boleh kita musnahkan harapan orang untuk hidup. Ingat pula lagi dia pergi tukar pula. Aku tengok ni hang ni nak mampus lah kot, kata dia. Akhir ni hang taubat lah, kata. Nah, tasbih aku sedekah. Banyak-banyak tasbih lah, kata dia. Jangan begitu. Tapi orang yang memang dia sakit tu, dia kena ingat mati. Dia ingat ni mati dia ni. Dan bersungguhlah ia akan menuntut barang yang diridai Allah Ta'ala supaya dimatikan di atas iman. Menuntut direda Allah Ta'ala. Apa dia tuntut reda? Ya, baca raditu billahi rabba tu ungkapan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabi wa rasulah. Itu yang disebut oleh hadis Nabi lah. Yang disebut oleh ditambah oleh ahli tasawuf tu ada juga. Kita amal yang tu baca waktu lepas subuh dan lepas maghrib 2 kali. Sekali lepas subuh, sekali lepas maghrib baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasulah. Ya.
supaya jadi kita redha dengan segala apa yang Tuhan tentukan atas diri kita. Tambah pula kita sekarang ni berada dalam pandemik, kita tak tahu kaum keluarga kita yang akan ditimpa, yang terkena, yang yang kita kata kena wabak ni, orang yang kena wabak ni, saudara mara kita, adik-beradik kita, ya, orang yang kita sayang, orang yang terdekat, ya, kena redha lah. Nak redha tu, nak cari kat mana redha, bukan boleh beli kat kedai, ya, bukan boleh kita tempek-tempek je redha. Maka diasah redha tu dengan baca raditu billahi rabba bil islami dina wa muhammadin nabiy wa rasulah. Baca setiap lepas maghrib dan juga lepas subuh 3 kali, supaya datang redha tu, ya, dipupuk dalam hati. Kita tak tahu benda ni terkejut sekarang ni. Dia bukan jenis aku dah jaga SOP, aku dah pakai dah hand sanitizer, aku dah penjarakan, dia tak kira tu dah sekarang ni. Macam-macam lah dia masuk. Yang sempurna iman, supaya kita ni mati dalam sempurna iman kita. Bersegeralah ia kepada membayar akan hukuk. Orang yang sakit-sakit ni cepat-cepat, kalau ada hutang, bayar hutang. Ya, dah mula sakit-sakit dah, cepat-cepat bayar hutang. Jangan tangguhkan hutang ni, mati esok ni tak terbawa kita. Yang wajib atasnya membayarkan dia dan taksir ia daripadanya, daripada hak Allah Ta'ala dan hak anak Adam. Ya. Dan taksir ia daripadanya, daripada hak Allah Ta'ala dan hak anak Adam. Maknanya apa yang taksir ni, apa dia? Taksir ni maknanya kepergantungan, pertanggungjawaban, ya, yang dia wajib tanggungjawab daripada hak Allah Ta'ala dan hak anak Adam. Dia minta halal dan minta dia bayar baliklah hak-hak orang ni. Kalau tidak, dia ditanggung akhirat esok. Wallahu alam bisawab. Ya, esok minggu depan sambung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma aftah alaina al-arifin, Allahumma aftah alaina al-arifin, Allahumma aftah alaina al-arifin. Allah nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nawwata syamsika wa ta'abada bi rahmatika rahimin wal